Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Sambungan pelajaran kita dalam siri yang ke-32. Bilakah seorang mukmin menjadi kafir? Wal'iyazbillah. Ataupun perkara yang membatalkan iman. Bila orang itu beriman, kemudian dia lakukan benda-benda yang akan kita bincang ini, maka dia akan jadi murtad. Wal'iyazbillah. Kami telah jelaskan bagaimana cara seorang hamba memeluk Islam. Perbincangan kita dalam siri 31, kita dah bincang orang yang bukan Islam nak masuk Islam mudah. Dengan mengucap dua kalimah syahadah, dia mengaku ada Allah, adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi Islam. Kemudian lepas daripada itu, perbincangan pada kali ini ialah tentang orang yang mukmin lagu mana pula boleh rusak iman dia. Macam mana dia boleh jadi kafir? Ta'udzubillah. Di sini kami terangkan bahawa orang yang beriman itu ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang Allah tetapkan diri mereka di atas dasar iman dan mati dalam keadaan mengaku dengan syahadah la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kami dalam golongan ini. Golongan yang kedua, golongan yang kembali menjadi murtad dengan sebab keingkaran mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Minta perlindungan Allah. Golongan yang pertama ini, iman mereka berlebih kurang. Berlebih kurang maknanya turun naik, pasang surut, kuat lemah. Kita kena tengoklah macam mana, apa cara nak menguatkan, bagaimana cara nak mengatasi kelemahan. Jangan kita selesa, jangan rasa tak apa, aku keturunan tok nenek lagi. Dalam IC dah tulis dah, tak mengalah aku orang Islam, tak usah lah. Jangan kata. Di antara golongan yang pertama ini, golongan beriman yang tetap atas dasar imam ni, turun naik iman dia. Kumpulan yang pertama, di antara mereka ada yang termasuk dalam golongan muhsinun. Apa dia? Orang yang punya sifat ihsan. Orang tinggi dan derajat. Sebagai dalam ayat Quran kan Tuhan sebut faminhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang termasuk dalam golongan muqtasidun, orang yang sederhana. Alhamdulillah, masih selamat kita. Di antara mereka ada yang termasuk dalam golongan zalimun, orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan maksiat dan kemungkaran, tapi masih lagi dalam skup tidak melakukan syirik. Hal ini boleh katakan ramai. Kita berusaha nak naik tingkat darjah kita, biar naik darjah yang kedua. Kalau tak boleh yang pertama, tapi jangan duduk dalam zalimun. Zalimun tu orang yang campur di antara baik dengan buruk. Kadang-kadang banyak buruk, tapi masih lagi dalam koridor, masih lagi dalam daerah iman, tidak melakukan kufur ataupun syirik. Berdasarkan demikian, di antara mereka ada yang dapat masuki syurga tanpa hisab. Yang Nabi kita sebut 70,000 umat aku ini masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. VIP, terus ke syurga. Di antara mereka ada yang dihisabkan amalan dengan hisaban yang mudah. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak dapat yang pertama tadi, biar yang kedua ni. Di antara mereka ada yang disiksa dan neraka wal'iyazubillah, hingga Allah kurniakan rahmatnya kepada mereka dan mereka terselamat. Tapi masih lagi dalam daerah iman, masih lagi dapat peluang masuk syurga. Jadi orang ni lebih baik daripada yang akan datang ni. Tapi kita naknya yang pertama lah. Kalau tak dapat juga, berusaha biar duduk di tangga yang kedua. Jangan pergi yang ketiga, berat. Azab neraka ni bukan main-main, bayangkan doa testing gitu. Golongan yang kedua, Allah tengok ni, iaitu orang-orang Islam yang menjadi murtad dengan sebab keingkaran mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang-orang ulama-ulama kita salafus salih, bila sebut yang murtad, dia sebut wal'iyazubillah, minta perlindungan Allah. Manusia hari ini nak tunjuk ke DPR, bila kita kata ramai orang murtad, ada yang kata mana? Mana ada orang murtad? Mana ada? Tidak nak minta perlindungan diri tak?
sibuk dengan benda-benda lain. Kami akan jelaskan sebab-sebab yang boleh mengeluarkan golongan ini daripada lingkungan Islam, daripada daerah Islam, berdasarkan kaedah umum yang ulama Ahlus Sunnah telah persetujui, sepakat kata ataupun berittifaq. Yang pertama, kita pergi kepada kaedah umum. Kaedah umum kata apa? Berhubungan dengan kaedah umum yang menjadikan seorang itu kafir dengan sebab i'tiqadnya. Yang pertama, i'tiqad, pegangan dia, perkataannya dan perbuatannya. Tiga inilah yang boleh meruntuhkan iman. Maka kami nukilkan ungkapan At-Tahawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Terjemahannya, kita menamakan ahli qiblah. Ahli qiblah ni maksudnya orang yang beriman yang melakukan salat, menghadap kiblat ke Baitullahil Haram. Kita ahli qiblah kita dengan nama muslim yang mukmin. Selagi dia salat, dia berkiblat, dia mengucap, maka kita namakan dia orang mukmin, orang muslim. Selama mana mereka membenarkan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan dan ceritakan. Dia kata, aku tak ingkar, aku percaya semua yang Nabi beritahu. Dan kita tidak mengkufurkan, mengkafirkan, mana mengkufurkan, tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat kita dengan sebab dosanya. Jadi selama mana dia tidak menghalalkan yang haram, ini pahaman Ahlus Sunnah. Adapun pahaman puak-puak Khawarij yang mengatakan orang yang buat dosa besar kafir. Itu bukan Ahlus Sunnah, keluar dari daerah kita. Kita Ahlus Sunnah ni kena faham bahawa selagi orang tu mengucap dua kalimah syahadah, selagi dia salat, kita tak boleh kata dia tu kafir. Kita letak dia dalam beriman, tapi kategori dia iman yang rendah ataupun orang fasik, tapi masih lagi daerah iman. Dan kita tidak berkata iman tidak menjadi mudarat dengan sebab dosa yang dikerjakan, dan seorang hamba tidak terkeluar daripada imannya kecuali dengan sebab mengingkari sesuatu yang menjadikannya kufur. Jadi kita akan tengok apa benda yang menjadikan kufur. Selagi dia tak buat benda tu, kita masih letak dia dalam daerah orang Islam, tapi Islam yang derhaka, yang asi, yang fasik. Penjelasan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi iman dan Islam pintu dan jalan masuknya. Kita dah belajar dalam siri lepas, pintu dan jalan masuk, iaitu mengaku dan membenarkan dua kalimah syahadah. Sesiapa yang memeluk Islam dengan cara ini, ia tidak keluar daripada nama Muslim kecuali setelah terkeluar daripadanya perkataan atau amalan atau i'tiqad yang berlawanan dengan pengakuan dan kepercayaannya dengan dua kalimah syahadah dulu. Jadi kalau dia buat benda yang berlawan, maka pada waktu itu terbatallah syahadat. Dia boleh rusak. Kami telah jelaskan bahawa pengertian syahadah la ilaha illallah ialah mengesahkan Allah pada rububiyahnya, hak milik alam ini, pada sifat-sifatnya, nama-namanya dan perbuatannya. Mengesahkan Allah Ta'ala pada uluhiyahnya, hak beribadah, minta pertolongan kepadanya dan tidak beribadat kepada yang lain. Ini pengertian syahadah la ilaha illallah. Pengertian syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah percaya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan perkara-perkara gaib yang diceritakan, bahawa baginda menerima daripada Tuhannya, mengaku dengan semua sifat dan akhlak kenabian seperti sifat benar, amanah, cerdik dan menyampaikan risalah, tabligh, serta terpelihara daripada dosa dan lain-lain. Ini sifat Nabi. Ini sifat dia tidak buat dusta dan tidak buat benda-benda yang mencarikan amanah dan keadilan. Bukan Nabi kita saja, termasuklah para anbiya yang lain. Karena itulah bila mari cerita Nabi-Nabi ni, orang kata cerita Nabi itu nak rampah bini orang, Nabi nak buat benda tak baik dengan bini orang. Allah, semua ni cerita-cerita karut yang dibawa oleh pokok Israeliat masuk dalam kitab-kitab kita. Ini ingat. Kadang-kadang bahaya cerita-cerita benda ni. Berdasarkan demikian, maka sesiapa yang memperkatakan sesuatu perkataan atau melakukan sesuatu perbuatan yang menunjukkan ingkar sesuatu perkara yang telah disebut,
berarti ia membatalkan pengakuannya dengan 2 kalimat syahadah, dan ini berarti ia telah terkeluar daripada agama Allah wal'iyadzubillah. Sekiranya perkataan atau perbuatan itu betul dengan hakikat niat dan i'tikad, maka jadilah ia kafir di dunia ini dan di akhirat. Dipanggil kafir dunia, kafir akhirat. Ada orang ni kafir akhiratnya, dunia tak nampak. Siapa dia tu? Orang munafikin. Oh, atas dunia ni sebab dia susah pada kita. Itu dia. Tak nampak. Salat dia sah depan Allah. Tapi lepas salat bercakap hina Islam. Sementara hukum riddah. Riddah dengan makna murtad. Riddah makna murtad akan dijatuhkan ke atasnya. Yang pertamanya, dia diminta bertaubat. Kita suruh dia taubat. Kerajaan Islam akan panggil dia masuk penjara, taubat. Kalau dia enggan bertaubat, masih lagi dengan kepala otak dia yang tak betul tu, maka dibunuh. Kalau dia masih degil, hukumnya bunuh. Man badala dinahu faqtuluhu. Dan termasuklah ia ke dalam golongan orang-orang yang dikekalkan dalam neraka jika ia masih dalam keadaan demikian, wal'iyadzubillah. Adapun jika ia seorang mukmin, setiap perkataan atau perbuatan yang dianggap oleh syarak suatu maksiat atau penderhakaan kepada Allah, tak salat, ambil riba, tipu orang, rasuah, tak tutup aurat, tak puasa, ini apa jadi ini? Derhaka kepada Allah. Maka ia bukanlah menjadi dalil yang menunjukkan keluarnya daripada lingkungan iman, meskipun ia tidak bertaubat daripada dosa itu, sekiranya perkataan atau perbuatannya itu tidak membatalkan 2 kalimat syahadahnya atau salah satu daripadanya. Jadi kita kata kenapa tak salat? Dia kata saya nak salat cuma tak sempat tadi. Tapi kalau dia kata buat apa salat? Itu memang habislah. Assalamualaikum lah tu. Terserahlah kepada masyiat Allah. Dalam arti kata, jika Allah menghendaki seksaan dengan sebab menyeksanya, ia akan diseksa dengan sebab dosanya, menyebabkan ia dimasukkan ke dalam neraka. Neraka kena. Dia kehendak Allah, masyiatullah. Kalau nak ampun, ampun. Itu hak dia. Kemudiannya, akhirnya dikembalikan ke dalam syurga. Dia sebut dalam hadis dipanggil jahannamiyin. Banduan bekas neraka masuk syurga. Tapi selamat lagi lah dia. Tidak kekal. Berat adalah kenanya dalam neraka tu. Ini kerana berdasarkan beberapa hadis sahih yang menunjukkan akan keluar daripada neraka orang yang mati sedangkan hatinya masih ada iman walaupun seberat zarah. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, orang yang beriman masih lagi dalam daerah tersebut. Dan jika Allah menghendaki mengampuninya, ia akan diampunkan dan tidak menerima siksaan dalam neraka serta dapat memasuki syurga secara langsung. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Maksudnya sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dan dia mengampuni dosa-dosa yang lain daripada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 116. Surah An-Nisa ayat 116. Apa huraiannya? Baiklah, itu penjelasan kaedah umum. Orang itu masih lagi dalam daerah iman selagi dia tak buat perkataan kufur yang jelas, dan dia akan keluar daripada iman dengan perkara tersebut. Kita berpindah kepada jenis-jenis perkara yang membatalkan syahadah. Jenis-jenis perkara yang membatalkan syahadah. Apa dia perkara itu? Berdasarkan kepada kaedah umum yang disebutkan, berdasarkan kepada kaedah umum yang disebut, jelaslah kita bahawa sebab-sebab yang menjadikan seorang itu terkeluar daripada agama Allah adalah berjenis-jenis.
Macam-macam jenis ada. Dan setiap jenis itu ada cabang rantingnya pula. Dia ada subsection pula, kalau istilah orang moden ni. Dia ada hak besar, lepas tu dia ada hak pecahan-pecahan dia pula. Jenis-jenis itu boleh dihimpunkan ke dalam 4 pokok asas, iaitu. Yang pertama, jenis yang mengandungi ingkar terhadap rububiyah Allah ataupun tuduhan terhadap rububiyahnya. Jadi nampak ingkar pada ketuhanan Allah. Kita kata, dia kata dunia ni jadi sendiri je, hujan mari sendiri, tak ada Allah. Itu ingkar tu. Dia tak kata Tuhan yang menurunkan. Yang kedua, jenis yang mengandungi tuduhan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, asma wa sifat. Yang ketiga, jenis yang mengandungi tuduhan terhadap uluhiyah Allah, ketuhanan Allah. Yang keempat, jenis yang mengandungi ingkar terhadap risalah ataupun tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah itu. Jadi 4 kategori ini. Kemudian kita tengok pecahan dia pula. Inilah 4 jenis pembatalan syahadah. Dan termasuk ke dalam tiap-tiap jenis itu beberapa jenis perbuatan, perkataan dan i'tiqad yang kesemuanya adalah membatalkan 2 kalimah syahadah dan mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Wal-'iyazu billah min dzalika. Kami akan jelaskan di sini satu persatu beserta dengan contoh-contohnya. Allahu Akbar. Ini kita takut ni. Contoh-contoh kuat. Jenis yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahawa jenis tauhid ialah mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, pada ketuhanannya dan perkara-perkara yang dimilikinya. Semua yang atas dunia ni hak Allah. Iaitu beriktikad bahawa Allah adalah Tuhan dan pemilik segala sesuatu, pencipta dan pemberi rezeki. Dialah yang mengurusnya dengan masyiah, dengan kehendaknya, ilmunya dan hikmahnya. Hak Allah Ta'ala belaka. Maka tiap-tiap perkataan atau i'tiqad yang mengandungi ingkar terhadap sifat-sifat ketuhanan atau sebahagian daripadanya dihitungkan, dikira kufur dan riddah, keluar daripada Islam. Ini berat. Dan termasuk dalam jenis ini ada 6 perkara. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, mengingkari Allah sebagai pencipta alam ini dan mengatakan sesuatu perkara itu telah sedia tercipta sejak sedia kala tanpa Allah yang menciptakannya. Kita kata alam ini jadi sendiri ya. Hujan turun sendiri, lembu itik jadi sendiri, tidak dengan ciptaan Allah. Habis. Kafir. Yang kedua, mensandarkan penciptaan atau hak tadbir kepada selain daripada Allah, seperti sesuatu terjadi dengan sendiri atau seumpamanya. Tak ada Allah Ta'ala tak urus-urus memang macam tu dah dia. Manusia ni beranak, besar, tua, mati. Tak ada Allah. Yang ketiga, mengingkari pemilikan Allah terhadap segala makhluk yang diciptakannya. Tuhan buat Allah sayang, sisi kita buat. Yang keempat, mendakwa rezeki itu datangnya selain daripada Allah. Ini yang banyak kita ni. Tak boleh pergi masjid. Kenapa? Takut orang tak bagi rezeki. Rezeki mari daripada Allah, bukan mari daripada projek mana-mana. Apa ini takut sangat? Ini seorang yang siapa begitu, nak pergi ngaji tak boleh. Sebab takut kena kotor rezeki. Ini karut. Yang kelima, mempersekutukan yang lain bersama Allah pada perkara tersebut. Kita kata boleh. Rezeki aku ni memang lalu ikut ni. Aku kerja di pejabat. Pejabat bagi rezeki setiap bulan. Tapi rezeki ni mari daripada Allah. Lalu ikut jalan ni. Itu baru betul. Kalau kata tak boleh. Aku ni rezeki duduk tangan dia ya. Macam-macam orang ni. Seolah-olah rezeki tu orang tu yang beri. Jangan. Salah. Tak nampak Tuhan rezeki. Orang tu pun hak jauhi rezeki dia tu pun Tuhan juga bagi rezeki ke dia. Yang keenam, mendakwa bahawa Allah menciptakan makhluk tetapi membiarkan makhluk itu. Dia ikut jalan sendiri. Nak libra boleh, nak pelura boleh, nak apa saja boleh pakai. Nak sekular boleh. Tanpa mengurus dan menjaganya.
dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara yang menyentuh sifat-sifat rububiyah Allah, sifat ketuhanan Allah. Begitu juga dengan seseorang itu dihitungkan kufur dan riddah juga jikalau seorang itu mendakwa dirinya memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti sifat-sifat rububiyah Allah. Allahu Akbar. Dia kata aku pun macam Tuhan juga, berkuasa. Sebagaimana berkata Fir'aun yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ana rabbukumul a'la. Fir'aun bila dia angkuh di Mesir, dia kata akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia duduk atas bukit. Ayat duduk bawah, aku maha tinggi. Tinggi daripada ayat tu. Ya. An-Nazi'at ayat 24. Ataupun ia mendakwa dapat memiliki atau memberi rezeki atau mentadbir tanpa kekuasaan Allah. Semuanya demikian juga dihitungkan kufur orang yang mempercayai dakwaan itu. Kalau kita percaya, sekali dengan kita jadi. Betul, ya betul. Awak berkuasa, awak semua. Jadi kita sendiri pun punah juga. Orang yang mendakwa pun punah, yang mempercayai pun sekali dengan dia. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini mengandungi tuduhan terhadap tauhid bahagian ketiga, iaitulah tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid asma' wa sifat, tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah telah isbatkan kepada zatnya yang maha tinggi, yang maha suci. Begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah isbatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala beberapa sifat dan nama. Allah sendiri sifat dan Rasul sifat. Dan Allah telah nafikan daripada zatnya. Begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah nafikan zat Allah daripada beberapa sifat kekurangan. Maka sesiapa yang menafikan atau mengurangkan sesuatu sifat atau nama Allah dan Rasulnya, nama yang Allah dan Rasulnya telah isbatkan bagi zatnya, berarti ia telah kufur. Begitu juga sesiapa yang mengisbatkan sesuatu sifat yang Allah dan Rasulnya nafikan daripada zatnya, kita pergi kata Tuhan tak kata. Berat juga. Berdasarkan keterangan tersebut, maka mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala itu mengandungi dua bahagian. Yang pertama kufur dengan sebab nafi, ingkar. Yang kedua kufur dengan sebab isbat. Kufur dengan sebab nafi, ingkar, termasuk dalam bahagian ini. Yang pertama, menafikan mana-mana sifat Allah, seperti menafikan sifat ilmu Allah yang maha sempurna, atau kudratnya, atau hidupnya, atau sifat qayyumnya. Tetap balik, qayyumnya, iaitulah bersendirian dalam mengurus alam, atau pendengarnya, atau penglihatannya, atau istiwanya, atau kalam Allah, atau rahmatnya, atau sifat jabarutnya, mana kekuasaan Allah, atau sifat kibriyatnya, kebesarannya, atau sifat-sifat lain yang sabit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Tuhan sebut dah, kita pun kata apa yang dia kata. Yang kedua, menafsirkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya dengan tafsiran yang mengurangkan kesempurnaan, seperti mereka yang mengaku ilmu Allah tetapi ia tidak tafsirkan ilmu itu dengan ilmu yang ijmal, dalam arti kata Allah tidak mengetahui perkara-perkara juz'i. Juz'i itu yang kecil-kecil, dan tafsil terperinci. Ada yang faham lagi ni? Dia kata Tuhan tahu buat besar, tidak. Kita Tuhan tahu semua, dalam gelap ke dalam cerah, tersembunyi ke zahir, semuanya jelas. Yang ketiga, tasbihkan. Ini bahaya ni. Menyerupakan sesuatu sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Umpamanya mendakwa bahawa Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar, Allah melihat sebagaimana manusia melihat, dan sebagainya. Wa'iyyazubillah. Di dalam masalah ini tak boleh kita kata macam tu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Yang seterusnya, kufur dengan sebab isbat. Ini perkara yang sebaliknya. Termasuk dalam bahagian ini, yang pertama, mengisbatkan mana-mana sifat yang Allah dan Rasulnya nafikan daripada zatnya, seperti diisbatkan anak laki-laki. Allahu Akbar. Atau anak perempuan. Arab ni dia kata Tuhan ada anak perempuan, sebab anak laki-laki dia nak. Puak-puak Quraisy. Yahudi pula dia kata Uzair anak laki-laki Tuhan, kafirlah kau buat. Atau isteri
Puak Nasara kata Maryam. Atau mengantuk, material juga Tuhan. Atau tidur, atau lalai, mati, atau mana-mana sifat kekurangan yang ada pada manusia. Ini kafir. Yang kedua, menyebabkan mana-mana sifat Allah bagi diri manusia atau bagi makhluknya, dan menjadi kufur juga orang yang percaya dakwaan itu, seperti orang yang berkata, saya berilmu seperti ilmu Allah, aku tahu seperti saya juga. Atau si anu itu memiliki hikmat kebijaksanaan sebagaimana hikmat Allah. Tuhan buat hukum hudud, aku buat undang-undang juga. Tarah ya aku dengan Tuhan, sama-sama penggubah undang-undang. Jadi kita ya. Maka menjadi kafirlah orang yang mengucapkan demikian dan orang yang mempercayainya. Hak mengucap pun saja, hak percaya pun ikut. Kerana mengisbatkan sesuatu bagi Allah pada sifatnya adalah mengurangkan sifat yang ada. Kerana mengisbatkan sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah pada sifatnya adalah mengurangkan sifat yang ada pada Allah. Dan setiap perkataan yang mengurangkan Allah dan sifat-sifatnya adalah kufur dan riddah wal'iyadzubillah. Yang ketiga, perkara yang ketiga ini, kufur jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, iaitu setiap perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengandungi tuduhan terhadap tauhid bahagian yang kedua, iaitulah tauhid uluhiyahnya. Kufur terhadap uluhiyah, makna ketuhanan Allah. Di mana tauhid ini ialah pengakuan bahawa Allah sahajalah yang berhak disembah. Manakala yang lain tidak berhak disembah dengan sebarang ibadat sedikit pun. Maka sesiapa yang mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan atau i'tiqad dengan suatu pegangan yang mengandungi engkar hak ibadat ini, atau mengurangkan hak ibadat ini daripada Allah, atau isbatkan hak ibadat ini, atau sebahagian daripada hak ini kepada yang lain daripada Allah, berarti ia telah kufur dan terkeluar daripada agama Allah waliyadzubillah. Kita tahu kalau tak apa, kita minta dengan Allah. Malah ni pagi esok kita minta dengan Tok Keramat di kubur. Itu jadi tu. Minta dengan hantu kau. Hantu apa ni? Tak kira lah hantu buku ke hantu. Hari ni hantu naik motosikal. Gila sungguh manusia datang dunia hari ni. Kebanyakan manusia yang menjadi kafir dan murtad ialah berpunca daripada sebab ini. Sebab yang ketiga ni, iaitulah mengingkari tauhid uluhiyah. Ini ramai orangnya terpesong daripada perkara ini. Kerana kebanyakan manusia dahulu dan sekarang mengaku adanya Allah pencipta alam ini. Kita bacakan dalam Quran itu. Dan ramai daripada mereka telah mengisbatkan bagi Allah hak rububiyahnya dan sifat-sifatnya seperti qudrat, tadbir, memberi rezeki, menghidup, memati dan lain-lain. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahawa orang-orang musyrikin yang Allah utuskan rasul-rasul pada mereka, mereka tetap mengaku bahawa Allah menciptakan mereka. Seperti firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan sungguhnya jika kamu nyatakan, jika kamu tanyakan mereka itu, orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan mereka? Nescaya mereka menjawab, Allah yang menciptakan kami. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Musyrikin zaman itu lah, musyrikin zaman ini tahu ada Tuhan, kalau tidak cerita lain. Cerita zaman itu. Dan firman Allah Ta'ala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dan sungguhnya jika kamu tanyakan mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Az-Zukhruf ayat 9. Sebenarnya kekufuran dapat memasukkan ke dalam lubuk jiwa kebanyakan orang kafir adalah disebabkan sebab keingkaran mereka akan hak ibadah yang khusus tertentu bagi Allah. Sama ada keingkaran itu dengan i'tiqad atau dalam hati, atau dengan perkataan, atau dengan perbuatan yang menunjukkan demikian.
juga dengan sebab pengakuan mereka bahawa yang lain daripada Allah berhak ditujukan ibadah. Sama ada pengakuan itu dengan i'tiqad dalam hati, atau dengan perkataan, atau dengan perbuatan yang menunjukkan pengakuan tersebut. Jadi belakang ni. Sebenarnya, kufur jenis ini termasuk ke dalam dua jenis kufur. Disebabkan kerana orang-orang yang mengaku bahawa Allah adalah pencipta dan pengurus segala sesuatu, dan mengaku dengan semua sifat-sifat kesempurnaan Allah, memastikan ia mengaku dengan tauhid uluhiyahnya dan hak ibadat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sekiranya ia ingkar demikian dengan menyembah yang lain atau menyembah Allah bersama dengan lain, maka pengiktirafannya akan rububiyah Allah itu adalah batal dan sia-sia. Tak jadi apa? Sebab hak ni yang asal. Berkata Imam As-San'ani, sesiapa yang mengakui rububiyahnya Allah, mestilah ia mengesahkan Allah dari segi ibadatnya. Kalau mu tahu Tuhan dunianya Allah, mu kena ibadat pada Allah. Kenapa ibadat pada tunggu kayu lagi? Sekiranya tidak dapat melakukan demikian, maka pengakuannya dengan rububiyah Allah adalah sia-sia. Tak jadi apa. Oleh yang demikian, maka mengesahkan Allah dalam beribadah adalah topik tajuk ujian Allah kepada hamba-hambanya di dalam dunia ini. Jadi Tuhan nak uji kita. Lepas kita percaya dengan perkara ini, maka Allah Ta'ala uji kita dengan diberinya kepada kita satu tugas, iaitulah beribadat kepada Allah. Siapa yang tak ibadat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka orang itu bukanlah orang yang beriman dengan betul. Dengan demikian, sebagaimana ujian Allah Ta'ala pada hamba-hambanya di dunia ini, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadat kepada aku. Ini syarat dia. Surah Az-Zariyat ayat 57. Dengan demikian, ternyatalah bahawa syahadah la ilaha illallah dibatalkan oleh dua perkara. Syahadah kita ni boleh batal dengan berapa perkara? Dua perkara. Yang pertama, nafikan mana-mana jenis ibadat yang menjadi hak Allah dan kewajipan hamba terhadap Allah. Kalau kita nafi benda ni, maka punahlah dia. Yang kedua, isbatkan hak ibadat pada mana-mana makhluk. Kita berkata makhluk tak apa, boleh juga. Punah. Oleh itu, setiap perkataan atau perbuatan atau tindakan atau i'tiqad yang mengandungi salah satu daripada perkara yang tersebut tadi, menjadikan tuannya kafir dan murtad waliyadzubillah. Ibadat yang hanya ditentukan bagi Allah ialah takut, memohon perlindungan, berdoa, bertawakal, mengharap rahmat, rukuk, sujud, puasa, sembelih, tawaf, khusyuk dan lain-lain lagi yang akan dihuraikan nanti. Jadi kalau kita pergi buat ibadat ni kepada Allah Ta'ala, tapi kita pergi tukar ke makhluk, pergi sujud ke makhluk juga, tak boleh. Dia ada khas tertentu, benda-benda yang khas untuk Allah, tak boleh kita buat pada makhluk. Berdasarkan hakikat ini, maka sesiapa yang menafikan dengan perkataan atau perbuatan, atau i'tiqadkan pengertian ibadat tersebut daripada menjadi hak Allah, maka dia menjadi kafir. Seperti orang yang berkata atau i'tiqad bahawa Allah tidak perlu ditakut. Takut apa tu ya? Kita bukan apa dia. Atau tak payah doa pada Allah Ta'ala lah, minta dengan kerajaan. Minta projek dengan kerajaan, senang juga. Minta dengan Tuhan apa, puluh tahun dah berdoa, tak mari-mari juga, tak pomah dekat tangga kita. Diminta pertolongan, minta tolong angkat barang kawan-kawan kita, tidak jadi masalah. Kita faham tu, kita dah hurai dalam mukadimah tu. Pertolongan di sini mana, benda-benda berat. Bila bang tipu bala, kita minta, ya Allah selamatkan aku. Jangan pergi minta dengan tunggu-tunggu kayu, dengan minta dengan jin dengan apa. Tu ayah jin mari tolong aku, kan? Allahu Akbar. Dirokok, disujud, diharap rahmat ataupun mengejek-ngejek orang yang beribadat kepada Allah. Puan tu lekok dai-dai duk semaya. Tak jadi apa juga tu. Tak kaya-kaya juga. Atau orang yang berdoa mohon pertolongan Allah, perli pada orang berdoa. Doa lah, tak jadi apa.
Sebab ngabih ke air mata. Atau mengharap rahmat Allah dengan doanya. Orang yang melakukan salat, atau puasa, atau tawaf kerana Allah, ataupun apa-apa perbuatan yang dianggap ibadat. Jadi ini kerana ejekan-ejekan terhadap perkara tersebut atau sebahagian daripadanya jelas menunjukkan ia tidak beriktikad bahawa Allah berhak dengan ibadat-ibadat tersebut. Allahu Akbar. Demikian juga menjadi kafir orang yang mengingkari hak Allah daripada menerima ketaatan, mematuhi suruhannya dan menjauhi larangannya, kerana Allah Ta'ala mempunyai syariatnya yang terkandung dalam kitabnya dan yang diajarkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesiapa yang mendakwa bahawa syariat itu tidak berhak dijunjung dan kuat-kuasakan, kata tak kuat tu apa, zaman ni orang tak pakai lah, atau tidak sesuai dengan zaman ini, zaman moden ni kita tak sesuai ni, tak boleh pakai. Orang pakai hak orang putih, kita nak pakai hak Islam, hak Allah pula. Atau seumpamanya adalah menjadi kafir dengan dakwaan tersebut. Kerana persoalan menetapkan hukum dan syariat adalah di antara ketentuan uluhiyah Allah. Sebagaimana firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Keputusan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Surah Yusuf ayat 41. Dan termasuk dalam ketentuan ubudiyah ialah patuh dan taat kepada perintah Allah. Baik, hari ini kita tak laksanakan hukum Allah, macam mana? Kita orang Islam wajib beriktikad, aku nak. Tapi yang menghalang kita siapa? Undang-undang penjajah, undang-undang Inggris, undang-undang Mak Saleh, orang-orang jahiliah yang ikut Mak Saleh. Jadi kita lawan dia orang ni. Kita dalam hati kita wajib, tak, kita nak undang-undang Allah. Yang tak buat tu letak atas kepala dia. Tapi jangan kata tak buat orang tak buat belakang, kita pun sama. Jangan lega, jangan rasa selesa dengan apa yang ada. Tak boleh. Dan demikian pula seorang itu ia seorang yang kafir, yang mengisbatkan hak menerima ibadat kepada lain daripada Allah, atau seorang yang menyuruh manusia melakukan ibadat kepadanya dan kerananya. Allah suruh buat kita. Dan menjadi kafir juga orang yang membenar dan meredai percakapan demikian, ataupun ia melakukan sebahagian daripada ibadat itu kepada yang lain daripada Allah. Kita hak Allah, kita beri ibadat kepada orang lain. Menjadi kafir juga bagi seorang yang suka disembahkannya dengan berbagai-bagai ibadat, sekalipun ia tidak menyuruh berbuat demikian. Kita benar orang mari sujud kita, walaupun kita tak suruh, tapi macam suruh dah tu. Seperti orang yang suka dirinya digeruni oleh orang lain, memohon pertolongan daripadanya, atau iktimat bergantung kepadanya, atau diharap rahmatnya, atau dirokok dan disujud padanya, atau ibadat lain yang tidak dibenarkan manusia menghadapnya kecuali kepada Allah. Ini bahaya ni, kita pergi sujud pada orang, rokok pada orang. Jangan rokok sangat-sangat. Ini kita kadang nak hormat pada orang sampai tunduk. Tak boleh. Tengok nota kaki 76 di bawah. Yang dimaksudkan dengan takut, memohon pertolongan dan mengharap rahmat ialah perkara yang tidak kuasa kecuali Allah sahaja. Takut pada kekuasaan yang bentuk kuasa lain. Takut ke hatu, takut ke aja. Yang kedua, memohon pertolongan yang tidak dapat menghasilkan malaikat Allah. Minta pertolongan hak besar, tak boleh. Yang ketiga, mengharap rahmat yang menjadi sifat ketentuan Allah. Adapun pada perkara yang manusia berkuasa, maka tidak menjadi kafir dengan sebab melakukan demikian. Seperti orang yang takut kepada sultan atau raja yang menggugutnya dengan penjara atau membunuh. Itu kena takut lah juga. ISA kita kata. Atau ia memohon pertolongan daripada seorang kawan yang ia berkuasa menghasilkannya. Suruh orang buat rumah, suruh angkat barang, suruh tu. Tak apa. Suruh pegawai itu nak selesaikan urusan. Itu boleh. Seperti ia berkata, saya berharap semoga engkau melakukan sekian. Buat benda tu. Daripada perkara-perkara yang ia berkuasa menghasilkannya, maka perkataan dan perbuatan demikian tidaklah termasuk dalam kufur. Hak kufur ni benda besar tak boleh buat. Kita pergi minta dengan orang, sedangkan kita berdoa. Boleh menyembuhkan penyakit. Siapa dia boleh menyembuhkan penyakit? Allah dia boleh sembuh. Orang lain boleh. Doktor boleh. Ni tak. Bila kita sakit, tak ingat ke Allah. Ingat ke doktor dengan Tok Bomo. Tok Bomo doktor. Tok Bomo doktor. Tak cukup Tok Bomo doktor, pergi cari tukang sihir pula dah. Pergi tanya, siapa buat aku? La ilaha illallah. Tak habis-habis dunia nak kiamat ni macam-macam lah. Kita itu termasuk dalam pengertian kufur seorang yang beriman dengan kekuasaan Taghut. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang dalam perkara yang ketiga ini, perkara-perkara yang membatalkannya, iaitulah
termasuk dalam perkara itu kufur seorang beriman dengan kuasa tauhid. Apa lagi? Dan kita akan sambung perbincangan tentang tauhid ini dalam jasa kita yang akan datang, insya-Allah.